kalau berkaitan dengan electrical conductivity, okay, mungkin dalam soalan SPM dia tak tunjuk voltmeter, okay, dia tunjuk mentol. Okay, tak kisah sebenarnya. Okay, as long as okay, dia ada free moving ion, so dia boleh conduct electricity. So kalau dia dalam keadaan solid, so dia tak bolehlah conduct electricity. Itu je you pegang. Okay, dapat ya? Okay, so saya pergi yang seterusnya. Untuk poin yang keempat, okay, kita pergi kepada the strength of acid. Asid kuat, asid lemah, alkali kuat, alkali lemah. Okay, apa yang awak perlu tahu? Okay, ingat definisi dia. Kalau asid kuat, okay, poin dia ialah dia mengayun atau bercerai dengan lengkap dalam air untuk menghasilkan, ini beza dia tadi, kepekatan yang tinggi bagi ion hidrogen. Kalau yang ini mengayun separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan yang rendah bagi ion hidrogen. Okay. Awak ingat asid kuat, asid lemah, itu je, simple je. Okay. Cuma dalam asid kuat ni, okay, normally soalan dia akan tanya mengenai asid monoprotik, asid diprotik. So kita kena tahulah di mana asid monoprotik ialah asid yang ionized, okay, in water. Okay, to produce, contoh sini saya bagi ionization equation, okay, persamaan pengayunan, okay, asid nitrik ni dia akan produce 1 mole hydrogen ion. Ini ialah monoprotik. Okay, kalau sulfuric acid, kalau kita nampak dia terang-terang dah sebenarnya, okay, sebab dia ada 2 ion hydrogen, so dia ionized to 2 mole hydrogen ion to form dia ionized 2 mole hydrogen ion lah. Takut saya ni ramai pelajar, okay, dia macam okay, suspense sikit lah. Okay, dalam GMIT pun dah sampai 233, and then kalau dalam stream pun saya nampak tadi ada 500, okay, ramai pelajar calon SPM. Okay, dekat situ je you kena pegang. Okay, kalau asid monoprotik dia ionize 1 mole hydrogen ion. Okay, kalau diprotik dia ionize 2 mole hydrogen ion. Okay, you pegang. Ini kalau soalan tanya kan, apa yang dimaksudkan asid kuat, okay, janganlah tulis yang ini saja, tak boleh. Okay, you kena tulis sebatian kimia yang mengayun dalam air, mengayun lengkap dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay, chemical substance that ionize completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Okay, dapat ya? Okay, dapat. Kalau siapa yang tak dapat dia punya jawapan yang dalam bahasa Inggeris, okay, nanti bila dalam slide soalan latihan, okay, saya dah tukar kepada BI lah. Okay, dan tadi ialah kita asid. Okay, kita sambung pula alkali. Okay, dalam alkali, okay, sama juga idea dia. Dia mesti mengayun lengkap dalam air. Okay, mesti ada air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Kalau alkali lemah, macam ni lah. Okay, setara dalam air, kepekatan yang rendah bagi ion hidroksida. Okay, dapat ya? Ini poin yang keempat. Dan poin yang kelima, akhir sekali untuk topik acid base ialah dari sudut nilai pH. Okay, apa yang awak perlu tahu? Ini saya ambil daripada buku teks awak sebenarnya. Okay, kita tahu the higher the concentration of hydrogen ion, the lower the pH value. Okay, kepekatan ion tinggi, maknanya semakin bertambah kepekatan ion hidrogen, okay, semakin rendah nilai pH. Okay, tetapi untuk ion hidroksida dia terbalik. Okay, the higher the concentration of hydroxide ion, the higher the pH value. Itu you perlu tahu, dan saya rasa untuk KBSM, dia juga dia ajar awak cara calculate, okay, pH value kalau dia bagi concentration of hydrogen ion. Okay, tak apa, itu kita simpan lah. Okay, awak tanya cikgu awak. Okay, itu tak ada masalah. Okay, so saya rasa dekat sini settle untuk nota.
Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya untuk prepare standard solution untuk menghasilkan larutan piawan. Okey, tapi bila saya nampak trend soalan SPM, saya rasa tahu soalan 2019 ke 2020. Okey, yang keluar yang tu. Okey, so dia tak perlu penerangan banyak. Okey, awak kena hafal je lah. Okey, tak boleh komen. Okey, so saya pergi dekat hari ni. Okey, pergi kat sini. Okay. Kalau nak skema saya boleh bagi direct kan. Saya bukan nak cerita skema. Macam mana kita nak tackle soalan ni. Okey, dalam soalan ni, okay, contoh dalam soalan tanya. Okay, kalau kita ingat ya, dia kata untuk menghasilkan jeruk. Okay, menghasilkan jeruk. Okay, fruit pickles. Okay, yang ini ialah untuk menghasilkan akumulator. Okay, dalam acid primer battery kereta kita. Okay, so point yang pertama sebenarnya kita pegang dekat sini. Okay, you tengok pH value dia. Bila you tengok pH value, kita nampak, oh pH ni, dia ialah apa ni? pH ni dia lemah lah sebab dia 4.8. So dia mestilah asid lemah. Tapi kalau untuk asid Y ni, dia mesti asid kuat. Sebab apa? Nilai pH dia 1 kan? Kalau kita refer dekat sini tadi, ni ya, kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH dia rendah. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan dekat sini. Okay, bila pH value dia ni higher, okay, tinggi, besar, nilai dia 4 point. So concentration of hydrogen ion dia, okay, kepekatan ion hidrogen dia mestilah okay, mestilah rendah. Okay, kalau yang ni, okay, kalau pH dia tinggi, so saya buat pangkat, saya buat apa tu nak bracket ni ya. Okay, saya bracket ni sebenarnya ialah nak tunjuk ini adalah hydrogen ion. Okay, kepekatan concentration. Okay, concentration hydrogen ion tu tinggi. Okay, sebab tu nilai pH dia rendah. Okay, tepat ya. Okay, so kalau kita kata pembuatan jeruk buah atau fruit pickles, okay, ini kalau awak dah belajar chapter 5 form 5, okay, kita dah dapat idea dah. Kalau nak buat jeruk, nak buat fruit pickles, mestilah kita menggunakan cuka. Okay, jadi cuka kalau nama kimianya, okay, contoh cuka ialah asid etanoid. Bukanlah, dia actually bukanlah cuka tu ialah asid etanoid. Okay, percentage dalam cuka tu, okay, adalah 2-3%. Okay, asid etanoid tu sebenarnya. Okay, so bila soalan tanya, okay, nyatakan maksud bahan kimia. Okay, sorry saya, dia mengganggu lah sekarang. Okay, inilah bila soalan tanya apakah maksud asid, okay, you kena spesifik. Bahan kimia yang mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Ini kita sebut chemical substance ionized in water to produce hydrogen ion. Kalau pelajar hanya tulis, okay, mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen, okay, tak lengkap, you tak dapat markah. Okay, walaupun dia satu markah, you kena tulis spesifik. Okay, mesti sebut bahan kimia. Okay, nyatakan nama. Okay, bila soalan tanya nama, okay, janganlah pula awak nak tunjuk. Okay, saya hebat lah. Saya tahu kalau asid etanoid, okay, contoh, awak ingat formula dia. Okay, CH3COOH. Tak tunjuk kok nak dapat extra markah. Tak ada. Okay, bila soalan tanya nama, awak kena tulis kena agent. Okay, asid etanoid ataupun etanoid acid. Okay, dan ini ialah asid sulfurik ataupun sulfuric acid. Okay, jangan sebut kimia-kimia yang pelik-pelik tu, formic acid ke, butanoid ke. Okay, jangan-jangan. Okay, tengok saja buku teks. Okay, sebab kalau pemeriksa ke pengubat ke, okay, itu mereka lah ya, bukan saya je. Okay, kami refer kitab. Kitab apa kita? Buku teks. Okay, pegang buku teks. Okay, lawa buku teks tu. Okay, okay, settle. Kalau soalan tanya, okay, both acid Y and X and Y have same concentration. Okay, kepekatan yang sama. Explain why. Okay, bila soalan tanya explain why, the pH value of both acid, okay, you kena mention, okay, pegang kat sini. Okay, pegang sini, kita tahu the higher the concentration of hydrogen ion, the lower the pH value.
Okay, pegang yang tu. Jadi bila nak buat presentation dia, awak nak explanation dia, you kena sebut satu-satu. Okay, saya tahu markah ada 2 markah kan. Okay, tapi saya diberi pesanan oleh Sifat Kimia. Okay, Cikgu Zulkifli Mahmud. Saya rasa cikgu-cikgu awak pun kenal kan. Okay, Cikgu Zulkifli tu cakap, okay, sebab saya pun baru belajar kan. Awak jangan tengok markah. Okay, kalau soalan tanya yang ini, tak perlu point dia mesti ada 3 point. Sebab kadang-kadang markah dia kadang-kadang dia mungkin jadi 2 dan mungkin dia jadi 3. Ikut nasib. Kita tak tahu kan. Sebab kita bukan cikgu awak pun, saya pun kita bukan pengubal. Dan kita bukan pemeriksa masa SPM nanti. Okay, jadi dia punya cara marking akan berbeza. So point dia yang saya nak, bila soalan yang ni, okay, tadi saya dah ajar awak tadi kan, saya kata dia mesti ada berkaitan dengan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. And then kita dah kenal dah, okay, bila pH value, okay, acid X ni dia tulis 4 kan, okay, 4. Bila 4 tu kita tahu, oh ini mestilah asid lemah. Kalau yang ni untuk Y tadi pH value dia adalah 1. Sebenarnya dia adalah asid kuat. Jadi point dia cakap dua-dua. Asid X ialah asid lemah, asid Y adalah asid kuat. Okay, yang UCBI sabar ya. Cikgu kalau tulis asid diprotik dan asid monoprotik, betul atau tidak? Tak boleh. Dia tak ada point lah. Sebab dalam soalan ni, okay, dia dah tulis dah terang-terang ni, monoprotik, diprotik. Okay, so point dia tak dapat. Okay, main point jenis asid. Okay, itu Cikgu Fauzah bagi respon. Okay, bagus. Okay, kalau saya perasan, saya boleh bagi respon teruslah. Okay, itulah untung siapa yang masuk Jimmy. Tapi Jimmy ni, apa tu kata? Pelanggan dia terlalu cepat, okay? Dia laju je. Okay, saya rasa pukul 1 dah full house. Okay, sampai sini ya. Bila pergi dekat sini, you kena mention asid lemah, asid kuat. Itu baru 1 point tau. Lepas tu pergi kepada definisi asid. Yang tadi jelas sebenarnya kan. Asid X mengayun separa dalam air, asid Y mengayun lengkap. Okay, jadi pergi balik, kepekatan ion hidrogen dalam asid Y lebih tinggi, maka nilai pH lebih rendah. Okay, tengok ni yang dalam BI lah. Okay, fokus kepada, okay, asid X is a weak acid, okay, while acid Y is strong acid. So you pergi kepada ionized partially in water. Okay, while acid ionized completely in water. Okay, satu partially, satu ionized completely. And then you pergi kepada conclusion, concentration of hydrogen ion in acid Y is higher, pH value is lower. Okay, untuk pengetahuan awak ya, point 1, point 2 ni, kadang-kadang dia hanya 1 markah saja. Okay, point yang ini adalah wajib. Okay, betul ya? Okay. Nasib baik saya punya faci saya pun aktif. Okay, bagus. Terima kasih Cikgu Fauzia. Okay, kita pergi dekat sini. Soalan dia tanya. Kalau tadi kita dah tahu itulah asid sulfurik. Okay, jadi dia tak ada nak cakap apa. Okay, pergi kepada chemical properties yang kita dah belajar tadi, iaitu logam karbonat react with acid. Okay, bertindak balas dengan asid, menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. Metal carbonate react with acid, produce salts, water and carbon dioxide. Okay, so bila dia minta buat chemical equation, okay, pastikan you buat lengkap, dan kemudian kalau ia melibatkan balancing, ada persamaan, ada kena bersimbol keseimbang kan, you kena seimbang. Secara kebetulan dalam soalan ni, dia memang dah perfect. Okay, dah tak ada seimbang kan. Markah dia, kalau 2 markah dekat sini, sebenarnya dia tengok bahan dia betul dan hasil tindak balas dia. Okay, duduk. Okay, seterusnya. Okay, dalam isi padu, okay, kadang nak cerita calculation. Okay, untuk calculation, okay, hitung isi padu gas yang terhasil pada keadaan bilik, calculate the volume of gas,
Okay, saya percaya cikgu awak ajar mungkin ada banyak cara yang betul. Okay, yang awak dah faham. So saya tak nak kacau tau. Okay, tapi saya just share lah apa yang saya selalu buat dengan pelajar saya. Okay, saya ingat info, ratio, solve. Okay, kami buat macam ni. Okay, kami buat pertama tulis dulu persamaan seimbang. Okay, ini persamaan dia. Dan soalan tadi lah kan. Pergi ambil dia soalan. Okay, lepas tu cara saya ialah saya buat info. Okay, apa info dia? Okay, letak betul-betul dekat bawah dia. Secara kebetulan dalam soalan ni, kalau you tengok dekat atas tadi, number of mole dia dah beritahu dah 0.5 mol. Okay, kemudian soalan tanya apa? Nak kira volume of gas. Okay, so you pegang dekat sini. Okay, so info dia ialah, you cari dulu, you tulis info, and then you carilah bilangan mol. Secara kebetulan, okay, bilangan mol ni dia dah bagi. So senang, direct. Okay, 0.5 mol. Okay, ini yang ratio, wajib. Okay, walaupun nisbah dia 1 over mol, 1. Okay, ni 1 mol. Okay, kita tengok ya. 1 mol ni produce 1 mol carbon dioxide. Okay, 1 nisbah 1. Okay, perlu juga tunjuk dia punya ratio ni. Okay, baru you akan dapat markah. Okay, sini 1 markah. Dan penyelesaian dia, solve dia ialah kita tahu volume is equal to number of mole times molar volume. Ini dapatlah direct jawapan dia. Okay, dapat ya? Jadi saya tak ada BI lah ya. Dia sama aja. Okay, kalau awak dah biasa cara cikgu awak, okay, tak ada masalah, proceed. Okay, saya tak nak kacau. Okay, uraikan satu ujian kimia bagi mengenal pasti gas yang terhasil. Okay, describe a chemical test to identify the gas produced. Okay, so bila soalan tanya ya, chemical test, okay, point dia, you mesti kena ada method ataupun prosedur. Flow gas into lime water. Okay, contoh dekat sini. Okay, bila saya bubuh metal carbonate dengan sulfuric acid. Okay, saya bubuh. Okay, dia akan ada tindak balas dia. Okay, awak tengok dia punya gambar rajah ni ya. Okay, salur pengantar ni, delivery tube tak masuk dalam ni. Sebab kita nak collect carbon dioxide. So carbon dioxide dia akan flow. Dan awak tengok salur pengantar ni masuk dalam lime water. Dalam air kapur. Okay, dan kita tahu, okay ni ya, flow the gas into lime water. Uraikan tu, you kena ada method. Okay, tulis point form tau. Okay, jangan buat karangan. Okay, cikgu pemeriksa tapi malas nak tengok saya tak suka buat point je, 1, 2, 3. Okay, bila method ataupun kaedah, you pergi kepada pemerhatian. Apa yang you nampak? Okay, air kapur menjadi keruh. Nyatakan, okay, lime water turn chalky ataupun cloudy. Okay, dan yang ini nombor 2. Dan last sekali, you pergi kepada kesimpulan lah. Karbon dioksida dihasilkan. Okay, normally, okay, kalau awak tengok dalam soalan tu, saya bagi awak tu, markah dia 2 markah je saya rasa. Okay, dia 2 markah sebab dia tak ada markah dekat sini. Okay, tapi saya nak ajar awak, kalau boleh bila soalan ujian kimia, awak ingatlah 3 perkara. Okay, ingat 3 perkara. Method, observation dengan conclusion. Tak payah tulisan pasif. Oh ya, yeah, betul. Okay, tak payah pasif ke, aktif ke, tak ada masalah. Okay, you kalau direct je pun boleh. Okay, kalau you nak pasif kan, gas, okay, gas dialirkan ke dalam air kapur. Okay, itu saya faham. Okay, tak apa. Okay, tak ada masalah. Pasif ke, aktif ke, tak ada masalah ya. Yang pasti kami nak ini. Okay, kami nak ada method, ada observation, ada conclusion. Okay, faham ya? Okay, cemerlang. Saya sambung. Okay, saya pergi kepada soalan yang kedua. Okay, saya pergi kepada soalan kedua. Okay, dia tanya apa ni ya? Okay, saya dah hilang kata. Okay, soalan tanya, tanyakan susunan radas untuk tindak balas antara asid nitrik dengan larutan kalium hidroksida untuk menyediakan garam es. Okay, para pelajar, bila you dapat soalan yang ni, point dia ialah terus tulis persamaan kimia. Okay, ini saya tulis persamaan kimia. Okay, ini asid nitrik. Okay, nitric acid. Okay, saya react dengan potassium hydroxide. Okay, larutan kalium hidroksida. Dan kita tahu dia menghasilkan potassium nitrate dengan water. Okay, so tengok dekat sini.
Okay, kat sini. Ini ialah potassium nitrate. Okay, pegang kat sini ya. Okay, sebab ada soalan kan. Itu neutralization. Okay, dia bubuh phenolphthalein. Okay, one of the indicator. Okay, kat sini ya. Okay, bila soalan tanya, okay. Ni saya ambil daripada buku teks saja. Okay, ada banyak warna-warna pilihan sebenarnya. Okay, untuk zat penunjuk. Okay, indikator ya, kalau dalam keadaan beresik, neutral ataupun alkali. Okay, kalau phenolphthalein, kalau dalam kelalangkun tu ya, kelalangkun, conical flask kita ni sebenarnya kita akan bubuh alkali dulu. Okay, alkali tu maksudnya dapatlah warna merah jambu. Okay, merah jambu, lepas tu bila saya titratekan dia, okay, saya titrate, bila dia neutral, okay, dia tidak berwarna. Okay, colourless solution lah. Okay, and then kalau terlebih asid pun, okay, dia kekal juga tidak berwarna. Sebab tu kalau dalam makmal saya lah ya, saya di sekolah SMK Raja Perempuan Ipoh, saya jarang guna phenolphthalein, okay, sebab saya tak dapat detect pelajar saya terlebih ada asid ataupun tidak. Okay, kalau dia lanjakkan kita main titration tu kan, okay, tapi kita tak nampak pun apa perubahan dia kan. Jadi saya selalu menggunakan metode jingga. Okay, sebab dalam keadaan alkali warna dia kuning, tapi bila dia neutral jingga. Tapi kalau 1 point, 1 titik, pelajar saya suka marah lah. Dia tukar terus jadi warna merah. Waktu tu kita kecewa lah. Okay, dan mulalah kami dah jadi buta warna. Okay, cikgu ni kuning ke, jingga ke merah? Inilah yang berlaku. Okay, intro je lah, just cerita ya. Okay, so kalau soalan tanya nyatakan perubahan warna, so you kena nyatakan warna awal dengan warna akhir lah. Okay, iaitu merah jambu kepada tidak berwarna, pink tu colourless. Okay, dan nyatakan nama tadi, kan tadi saya suruh awak bulatkan, dia ada apa lah, kalium nitrate ataupun potassium nitrate. Okay, boleh ke ya? Okay, laju ni ya. Tak boleh, slide ada banyak, okay? Slide ada banyak. Okay, pergi sini. Atau chemical equation tadi dah settle saya rasa. Ni dia, tadi saya dah tunjuk kat sini. Okay, hitung kepekatan kalium hidroksida. Okay, kalau yang ni kan, saya bila tahu, okay, part soalan ini ialah pasal peneutralan. Kan? Dia ada titration tu kan? Okay. So, saya terus beritahu kat pelajar, you terus guna formula inilah. MAVA, MBVB, A over B. Okay, apa ni? Okay, just untuk ulang kaji lah for those yang tak guna formula saya, cikgu awak cara lain. Okay, senang je. MA ni ialah molarity for acid. Okay, you refer soalan, you jumpa 0.5 mol. VA ialah volume of acid. Okay, senang je. A ni, A adalah untuk acid, B adalah untuk base. Okay, base tu maknanya boleh juga akali kan. Okay, 25. Okay, A over B ni sebenarnya A ialah you tengok number of mole untuk acid. Okay, dekat atas ni. Dan B ini ialah number of mole untuk base. Kalau ikut yang ni, jawapan ni jadi 1/1 lah. Okay, saya tertinggal. Okay, 1/1, 1/1. Okay, so you calculate, you dapatlah nilai ni. Dia tak ada cara yang susah, tak ada senang, straightforward guna yang ini. Okay, MAVA, MBVB equal to A over B, di mana A over B tu you kena refer pada persamaan. Kalaulah secara kebetulan dia 1/1, so you boleh direct sebenarnya MAVA, MBVB. Okay, sebab bilangan mol dia mengikut prinsip keabadian tenaga. Okay, bilangan mol bahan ni, okay, bilangan mol asid dengan bilangan mol alkali adalah sama. Okay, that's why bilangan mol dia mesti sama lah, 1/1. Okay, saya sambung lagi. Seterusnya soalan tanya ialah bila eksperimen itu diulangi dengan menggunakan asid sulfurik bagi menggantikan asid nitrit, apakah isi padu asid sulfurik yang diperlukan untuk peneutralan lengkap? Cikgu kalau kira tanpa tukar unit, okey. Yang ini kan, kenapa kita tak perlu tukar unit? Okey, sebab secara kebetulan
Okay, dua-dua ni unitnya sama. Ni saya tak tunjuk tadi kan. Jadi bila sama, awak terus boleh potong. Okay, so tak payahlah tukar unit dulu. Kalau awak tukar pun sama juga kan. Sebab dia centimeter cube, centimeter cube. Okay, that's why kita tak perlu. So dapat tu jawapan dia lah. Okay, boleh ya yang VCDLP tu faham ke? Sorry. Kadang-kadang saya boleh BI ya. Tapi bila seronok sangat, terlepas. Okay. Di RPS kami ada dua kelas sebenarnya. Okay. Saya ada satu kelas adalah BM, satu kelas BI. Okay, bila saya buat kelas Google Meet tu, saya akan tukar bahasa lah. Sekejap jadi BI, sekejap jadi BM. Pasal pelajar kata, cikgu confused. Okay, so saya kena buat video yang berbeza. Okay, Alhamdulillah. Tu pelajar saya tu, Lena. Apa khabar Lena? Saya orang muncul. Okay, saya pergi dekat sini. Okay. Apa beza dekat sini? Okay, beza sini ialah acid sulfuric and then kita ganti dengan acid nitric. Okay, maksudnya mula-mula tadi kita menggunakan acid nitric. Okay, and then you replace dengan acid sulfuric. Okay, bila kita replace, okay, you tengok dekat sini. Sihat je, okay. Hari ni kita kelas kita cuti kan, okay. Sama 2,5 kelas. Okay, kita pergi dekat sini. Okay, tadi kita belajar pasal monoprotik dengan diprotik. Okay, jadi acid ni dia kurang hidrogen ion, manakala acid sulfuric ini dia lebih hidrogen ion. So, saya kena bagi jawapan dulu. Okay, kita pergi pada explanation dulu. Okay, penerangan dia. Okay, dalam penerangan explain kan. Kenapa ni, okay, kalau kita nak jawab soalan ni, ini point dia. Yang ini awak boleh sebut. Okay, acid sulfuric adalah acid diprotik, tetapi acid nitrit adalah acid monoprotik. Okay, itu satu point. Lagi, 1 mol acid sulfuric menghasilkan 2 mol ion hidrogen, tetapi 1 mol acid nitrit menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okay, sebenarnya dia nak cerita mengenai diprotik dengan monoprotik aja yang kita dah terang tadi, kan? Jadi bila dia menghasilkan 2 mol ion hidrogen, maksudnya dia lebih kuat. Okay, jadi proses penutralan dia ataupun isi padu asid yang diperlukan adalah separuh. Poin ni awak memang kena hafal. Dan memang inilah soalan favourite. Okay, kalau pergi topik kadar tindak balas pun mungkin dia akan tanya juga ni. Okay, pergi kepada topik thermochemistry, heat of neutralization, okay, haba penutralan pun sama point dia. So you kena pegang. Acid sulfuric adalah acid diprotik, tetapi acid nitrit adalah acid monoprotik. Okay, yang ni pergi kepada presentation dia lah. Okay, explanation dia. Ini CPI dia lah. Okay, sulfuric acid is a diprotic acid, but nitric acid is monoprotic. Okay, kalau kita nampak dekat sini, kita kena mention ni dua-dua tau. You kena cerita sulfuric acid apa, nitric acid tu apa. Sebab dia nak minta you explain kenapa isi padu sulfuric acid tu digunakan separuh. Okay, jadi point dia, saya rasa kat situ dia juga 3 markah. Okay, ini 1 markah. Ini 1 markah. Okay, ini point dia sebenarnya salah satu. Okay, tapi seperti saya maklum tadi, cakap semualah. Okay, cakap semua. Okay, itu senang. Sulfuric acid, diprotic acid, nitric acid, monoprotic, pergi kepada ionization dia, and then concentration of double ni adalah double. Oh, lupa. Okay, jangan tulis tinggi. Kepekatan ion hidrogen adalah tinggi berbanding acid sulfuric. Itu salah. Okay, you belajar spesifik. Okay, 2 kali ganda. Double. Okay, belajar spesifik. Sebab nak dapat markah penuh, dia kena spesifik lah. Okay, kena spesifik. Tengok soalan. Okay, saya pergi pada soalan yang ketiga. Okay, saya pergi pada soalan ketiga. Okay, ini sebenarnya kan, kalau awak nampak saya kan terus tengok, oh ini mesti ada kena mengena dengan role of water. Okay, role of water to show acidic properties. Sifat air, okay, peranan air untuk menunjukkan sifat ni lah, menunjuk sifat asid ataupun alkali. Okay, kalau kita nampak substance S ni,
Okay, bahan X ni bila saya dissolve dalam air, so dia boleh conduct electricity dan dia change color from blue litmus paper to red. Okay, so kita tahu, oh ini mestilah acid. Okay, kalau solvent D, kita nampak, oh they cannot conduct electricity. Okay, cannot change. Okay, so pegang tadi, okay, nota saya tadi, role of water to show acidic properties. Okay, so dekat situ, straightforward, okay, untuk jawapan dia, okay, you akan nampak, okay, teruslah dia bagi jawapan kan. Okay, maknanya dia lah, bahan X kita, cadangan dia ialah glacial acid ethanoid. Kalau you kata dry sodium hydroxide, tak boleh lah, kan, okay, apa tu, natrium hydroxida kering, tak boleh lah pepejahan natrium hydroxida. Sebab apa? Sebab soalan tadi ialah berkaitan dengan acid. Okay, so janganlah overconfident ya, hati-hati. Cuma bila saya tengok dalam buku teks kita, eksperimen dia, kita menggunakan solid oxalic acid ataupun pepejal acid oxalic. Okay, kalau dalam makmal tu memang dia masih juga dalam keadaan sebur. Okay, so kita boleh samalah, kita berbual kertas litmus paper, okay, dia tak akan ada perubahan. Tapi kalau you dissolve dalam water, okay, baru ada perubahan. Okay, pelarut D ialah organic solvent. Macam-macam organic solvent kan. Okay, propanon, cyclohexane, benzin. Okay, ada banyak tu. Okay, cuba Google. Okay, Google sendiri. Okay, tak ada apa, dia kat sini bila dia suruh cadangkan, term dia you tulis je lah. Okay, term dia tulis nama. Okay, kena tahu je lah. Okay, bagus. Okay, terangkan perbezaan sifat. Ini actually soalan esei tau. Okay, bila terangkan perbezaan sifat antara larutan E dengan larutan F. Okay, jangan risau yang di CBI. Okay, ada satu slide lagi. Okay, jadi kita kena explanation lah. Macam slide saya sebelum ni. Okay, you kena sebut. Okay, kalau larutan E tadi kan dia ada air. So, you boleh sebut dia mengayon. Asid ethanoid mengayon dalam air. So dia boleh mengkonduksikan elektrik kerana ada ion yang bebas bergerak. Okay, kertas litmus biru ni bertukar ke merah kerana ion hidrogen hadir. Okay, so point dia ialah kalau electrical conductivity, okay, electrical conductivity, dia point dia mesti free moving ion. Kalau nak tunjuk sifat dia ada acid ataupun alkali, okay, kalau acid, okay, dia ada hydrogen ion. Okay, kalau untuk larutan F pula, kan tadi dia kita menggunakan organic solvent, so dia tak tunjuk sifat dia. Okay, bila dia tak tunjuk sifatnya, asid ethanoid wujud dalam keadaan molekul. Okay, bila dalam keadaan molekul, so dia tidak mengayon. Okay, does not ionize. Okay, tidak boleh conduct electricity sebab tiada ion yang bebas bergerak. Okay, kertas litmus biru tidak berubah warna kerana ion hidrogen tidak hadir. Okay, samalah idea dia. Okay, sama dia. Ethanoic acid exists as a molecule, does not ionize, okay, cannot conduct electricity, no free moving ion, cannot change the color of blue litmus paper because no hydrogen ion. Dia point dia, kalau you tahu, pegang je definisi acid. Okay, chemical substance that ionize in water to produce hydrogen ion. Jadi ada hydrogen ion baru dia boleh tunjuk sifat acid dia. Ada free moving ion baru boleh conduct electricity. Kalau soalan ni, kalau you sebut ethanoic acid, okay boleh. Kalau you nak bubur, kalau soalan ni tadi dia boleh oxalic acid pun boleh. Okay, kita tak tolak markah lah. Okay, kalau you tak yakin jawapan awak, okay, dekat sini you boleh tukar jadi bahan X. Tak yakin kan? Bahan X. Okay, tapi katalah, okay, jawapan awak dekat atas tu salah. Okay, tiba-tiba you bubuh natrium hydroxida. Okay, dekat atas tu kita dah tolak markah. Okay, tetapi untuk soalannya ni kita tak tolak lah selalunya. Okay, selalunya. Okay, takut juga kan. Nanti saya kena ban pula. Okay, okay, saya beritahu, okay, pengalaman kan. Jadi ikutlah. Okay. Banyak-banyak ni. Itu yang sebenarnya. Okay, saya pergi pada garam.
Okay. Saya takut dia 1 jam ya. Garam dia lagi banyak kan. Dia lagi banyak. Wah, banyaknya. Okay. Untuk garam, okay, saya simple kan. Okay. Ada beberapa je yang penting. Awak jangan takut. Very simple. Okay. First, saya ambil buku tek dia sebenarnya. Solubility of salts. Okay. Ketelarutan garam dalam air. Kalau dalam buku teks awak ni, dia cakap no anak. Okay, no anak maksudnya garam nitrat, garam amonium, garam natrium dengan garam kalium larut dalam air. Okay, kalau dalam CBI, no asap. Dia lain sikit lah, no asap. No asap maksudnya masih sama nitrat ion, amonium, potassium and sodium ion, okay, soluble in water. Okay, soluble. Okay, tetapi kalau yang ini ion sulfat, okay, semua garam sulfat, okay, larut dalam air kecuali PBC. Ini dalam buku awak lah ya, saya tak nak kecal lagi. Okay, kalau ini ion chloride, HPA. Okay, tapi kalau dalam nota saya, student saya walaupun dia 2 alam, okay, tapi saya masih lagi suruh mereka hafal cara saya lah ya. Okay, sama je kan. Okay, saya ingat ini sama, no anak tak ada masalah. Okay, garam spa lah. Okay, tak kisah, garam spa. Ni sodium, potassium, amonium. Okay, ada banyak cara sebenarnya. Sebenarnya cikgu awak pun dah ajar banyak dah. Okay, yang ni kekal sama, anak, garam anak. Okay, kadang-kadang saya tukar-tukar lah ya, pening-pening sikit. Okay, untuk klorid saya ingat cik pah. Okay, cik pah maksudnya, cik pah lah kan. Maksudnya semua garam klorid larut dalam air kecuali pah. Jadi sebutlah cik pah. Sebab kadang-kadang kalau saya pun, saya takut saya tertukar. Pah habis jadi PCB lah untuk sulfat kan. Jadi yang ni saya ingat cik pah. Okay, maknanya semua garam klorida, garam chloride, soluble in water except for lead 2 chloride, silver chloride and also mercury chloride. Okay, argentum chlorida, plumbum 2 chlorida, mercury chlorida. Okay, untuk sulfat pula, saya ingat pantai cahaya bulan. Okay, semua garam sulfat larut dalam air kecuali lead 2 sulfate, barium sulfate, kalsium sulfate. Okay, cara awak hafal is up to you. Okay, yang penting A+ bagi kat negeri Perak. Okay, dapat ya? Okay. Pedak okay, JPN dah ajar macam-macam program untuk you all. Okay, khas untuk pelajar. Okay, ini solubility of salt tadi lah. Okay, tak kata. Okay, so itu you kena tahu. Okay, solubility of salts. Okay, so pergi kepada, okay, bagaimana you nak prepare the salts. Okay, ingat, bila you nak prepare the salts, okay, kaedah penyediaan garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. Okay, ilmunya you kena tahu dari sudut garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. Okay. Ni pun saya ambil daripada buku teks, okay. Okay, garam terlarutkan, awak ingat ini garam anak tadilah. Okay, ataupun kalau WCBI, garam spa. Okay, sodium, potassium dengan amonium. Maknanya dalam garam terlarutkan ni dia ada 2 jenis. Okay, garam anak dengan garam bukan anak. Okay, dan garam tak terlarutkan sama. Okay, so bila kita dah tahu solubility of salts, okay, so fokus dekat sini, okay, kalau garam itu kita nak asing ialah garam anak, so eksperimen dia ataupun cara nak menghasilkan dia, kita menggunakan tindak balas peneutralan, asid antara asid dan alkali, ni, asid alkali, okay, dan untuk garam yang bukan jenis anak, okay, tindak balas dia ialah di antara asid campur logam reaktif, asid campur oksida logam, asid campur karbonat logam. Okay, pepejal logam, oksida logam, karbonat logam yang berlebihan. Kita tambah dia. Tak apa, nanti kita bincang lah. Kita ambil idea dulu. Okay, untuk nak prepare insoluble salts, okay, garam yang tak larut, kita buat tindak balas simple saja, campur-campur. Okay, iaitu tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penguraian ganda 2. You mix together, you akan dapat mendakan garam yang tak terlarutkan. Okay, maknanya ini cara nak prepare dia lah. Okay, dapat ya? Okay, saya ulang balik. Kalau untuk soluble salts,
Okay, untuk garam anak, kita guna neutralization reaction. Kalau untuk garam bukan anak, okay, ini tindak balas dia dengan bahan-bahan ni. Okay, kita tambah secara berlebihan. Okay, excess of metal solid, metal oxide or metal carbonate. Okay, kalau untuk insoluble salts, okay, you akan tambah, kalau saya akan sebut soluble salts campur dengan soluble salts. Garam larut, campur garam larut, dia akan dapat insoluble salts dengan soluble salts. Shock sendiri, campur shock sendiri, okay, dapat shock sendiri dengan insoluble salt. Okay, tak adalah you kena tahu benda ni. Okay, kenapa saya nak cerita yang ni? Okay, sebab dalam subtopik garam ni, awak dah tahu pasal solubility salts. Okay, kita kena tahu juga bagaimana penyediaan. Normally 12 markah, 10 markah soalan isi. Okay, dapat ya? Okay, ni saya bagi spesifik. Ni saya ambil daripada buku teks, lepas tu saya ambil bahan daripada Sifu Kimia tu lah ya, Cikgu Zulkifli Mahmud tu. Okay, ini contohnya. Okay, ini nak hasilkan garam anak. Okay, untuk hasilkan garam anak, kita kena buat neutralization, peneutralan. Okay, sebab kita nak tahu, okay, berapa isi padu yang diperlukan untuk meneutralkan kalium hidroksida. Okay, itu dia punya point dia. Okay, so bila you titrate dia, okay, you dapat rupanya dia perlukan 20 cm padu asid hidroklorid. Contohnya ya. Okay, yang ini kita dah pipette dia 25 cm padu. So, dari mana saya dapat 20 ni? Okay, 20 cm padu ni saya buat titration. Okay, titration yang tadi. Bila saya titrate dia, bila sampai 20 cm padu, okay, phenolphthalein ni bertukar warna daripada merah jambu kepada tanpa warna. Pink to colourless. Okay, so you ambil bacaan ni, okay, buatlah 3 kali. Okay, bila you dapat you buat 3 kali, you cari purata, okay, katalah dapat 20 cm padu. So you ulang balik eksperimen ni, titration, tapi without phenolphthalein. Tak payah dah bubuh indikator. Okay, bila you bubuh yang sini, okay, you dapat ni, you akan dapat larutan kalium klorida lah. Daripada mana larutan kalium klorida ni? Okay, ni sebenarnya daripada sini lah. Okay, ada asid hidroklorid. Kita tahu bila tindak balas dengan kalium hidroksida. Okay, saya harap awak boleh baca tulisan saya cantik ni ya. Okay, so dia dapat kalium klorida. Maknanya ni produk dia lah dengan air. Dan ini ialah garam yang larut dalam air. Okay, garam spa kan? Okay ni. Okay, garam spa. Okay, garam anak. Okay, so dia larut. Maksudnya dalam ni dia dah ada air dengan kalium klorida, potassium chloride. Okay, so apa yang dia buat ialah kita kena heat it, okay, kita kena panaskan dia sampai tepu. Tepu ni maknanya kalau lah daripada 45 contoh tadi, okay, awak kena lebih kurang, awak bahagilah ya 45 bahagi dengan 3. Lebih kurang 15. Okay, 15 maksudnya kalau awak guna mangkuk penyenjat ni, awak kena eja dia betul-betul sampai 15 cm padu. Okay, dia ambil masa tak bila saya buat. So, tapi kalau awak terlanjak, nanti awak tak dapat garam dia. Jadi memang kena sabar menanti. Okay. Sebab kalau you tak buat, kalau tak ni, bila you sejukkan dia tak dapat tepu, you tak akan dapat dia punya crystal dia, hablo dia, okay? Hablo kalium klorida. Disejukkan dia, kemudian kita bilas, okay, ada kotoran ke apa-apa, okay, kemudian baru kita keringkan dia. Itu ialah untuk menghasilkan garam anak. Okay, kalau garam bukan anak, okay, tadi garam selain pada garam anak, okay, tapi dia garam terlarutkan, okay, solubility, garam larut, okay. So cara dia kita tambah serbuk kuprum 2 oksida contohnya kan, secara berlebihan. Kita tahu kuprum 2 oksida bila tambah dengan asid nitrit, okay, dia akan dapat copper nitrit, okay, copper 2 nitrit. Okay, abaikan tulisan saya. Mengeletah pula saya hari ni. Okay. Okay, copper 2 nitrit. Okay, so dia ialah garam larut. Okay, tadi kan no anak tadi kan. Maksudnya semua garam nitrit larut dalam air. Okay, bila larut dalam air tetapi dia bukan garam spa.
garam anak kan. Jadi dekat sini okey, sama juga you letak secara berlebihan. Bila kupron duoksida ni berlebihan, first step you kena turah dia. Okey, buang dulu yang lebih tadi. Okey, bila dah lebih you tengok sini. Okey, so kita dapat larutan kupron 2 nitrit dengan air. And then sama juga you panaskan dia, okey, sampai dia saturated, sampai dia tepu. Kemudian kita sejukkan dia, pergi kepada hablu. Okey, kita turah dia, okey, turah hablu, you keringkan dia. Okey, ada banyak step dia, okey, tu you kena ambil tahulah. Okay, ini garam tak pekat. Okay, untuk garam yang tak terlarutkan, insoluble salts, okay, masa saya sebut tadi, kita just mix together. Okay, soluble salt campur soluble salt. Okay, contoh kat sini. Okay, barium chloride. Okay, dia soluble salt. Okay, react dengan sodium sulfate juga ialah soluble salt. Okay, barium chloride, okay, dia akan dapat insoluble salt dengan soluble salt. Okay, kita tambah dia contoh. Okay, kita ambil 50 cm3 barium chloride. And then you tambah dengan 50 cm3 sodium sulfate. Okay, first dia you kena kacau dia. Okay, kacau. And then you biarkan dia lama sikit. Okay, bagi dia termendah. Kemudian kita tapis dia. Bila kita tapis dia, you bilas dengan air dulu. Okay, dan awak dapat. Okay, itu untuk. Ini kalau seronoknya bila buat eksperimen. Okay, saya harap sekolah awak ada buat eksperimen ni. Kalau tidak, kita hafal lah. Okay, hafal dia. Tengok gambar rajah ni sebenarnya. Okay, yang ini. Sekejap ya. Saya minum sekejap. Okay, sorry, selingan. Penat pun bercakap. Okay, saja je kacau. Okay, yang ini pun sebenarnya saya nak cakap apa ya, cikgu awak mungkin ajar cara yang berbeza. Okay, ada cikgu daripada Greek, okay, dia dah ada share dalam grup, okay, dia buat kaedah jari lah, macam-macam okay, tapi saya share juga lah ya, cara saya. Ini pun saya ambil daripada sahabat-sahabat saya. Okay, yelah saya pun dah lama kan, dah 20 tahun, jadi dah ramai jumpa ramai orang, so saya share, okay, saya dapat ilmu, saya kata okay, saya guna yang ni lah. Okay, contoh, kita ada garam, 3 garam, 3 ion yang you kena study. Satu lagi ialah karbonat, CO3. Okay, cuma garam karbonat ni dia beza dia. Bila saya, kalau beza, kita tahu dah logam karbonat react dengan asid, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Okay, so kalau you perasan, okay, semua tindak balas ni dia ada H+. H+ ni adalah asid sebenarnya. Okay, tujuannya sebenarnya, katalah saya ada larutan yang unknown, okay, larutan yang kita tak tahu. Okay, ni larutan unknown. Okay, so katalah saya simbolkan X, okay. Kemudian kita tambah asid. Kalau semua ni kita tambah asid kan? Tambah asid. Kalau dalam ni ada ion karbonat, you akan dapat influencer ataupun perbuakan lah sikit-sikit. Ada gas terbebas. Jadi automatik itu mestilah bahan X saya tu mesti ada ion karbonat. Jadi gas karbon dioksida akan terbebas. Okay, kita tengok gambar rajah ni ya. Kotak ni, apa benda ni? Okay, saya tak kata wajib awak faham. Okay, sebab cikgu awak ajar mungkin lebih faham. Okay, cikgu yang duduk dekat awak kan. Okay, so saya share apa yang saya belajar. Okay, saya minta pelajar saya buat segitiga. Saya buat nitrit dekat atas. Okay, ada klorida, ada klorid, ada sulfat. Kemudian saya akan minta pelajar tulis H plus Ag plus. Ini ialah, cara kami ingat ialah Haji. Nama Haji itu ialah Agung. Haji Agung. Okay. Haji balik. Okay. H ni ya. Ini saya simbolkan dia dengan Haji balik. Okay. Haji Agung, Haji balik. Cuma dekat sini tak ada. Tapi awak tulis je H plus, Fe2 positif, H plus. Tu nampak dia punya trend dia. Okay, trend dia ya. H, Fe, H. Okay, dapat. Okay, so saya pergi dekat sini. Katalah saya nak uji klorid.
Okey, tengok belakang. Jangan tengok belakang kat sini pula. Kan? Tengok belakang, tengok anak panah ni pergi ke sini. Okey. Jadi kalau saya nak uji klorid, okey, langkah pertama, okey, katalah saya anon dekat sini. Okey, tambah. Okey, 2 cm padu larutan yang kita tak tahu. Okey, ada pelajar akan tanya saya, cikgu perlu ke pupuk isi padu? Okey, tak perlu sebenarnya. Okey, sebab saya dah biasa dengan paper 3. Okey, dia mesti ada kuantiti. Okey, sebab dia ujian pengesahan. Okey, tak perlu. Okey, tapi kalau awak pupuk kuantiti, jangan banyak sangat. Okey, saya pegang 2 lah. Okey, 2 cm padu S. Lepas tu kita pupuklah haji tengok belakang. Maksudnya kita tambah, kata ini, 2 ataupun asid nitrik, kita tambah sikit asid nitrik. Tadi kan asid nitrik tadi. Tiba-tiba ada titik pula sini kan. Nanti awak confuse. Okey, tambah. Okey, tambahlah. Dan tak seronok bila tak ada kuantiti kan. Okey, tambahkan sedikit. Okey, ataupun senanglah bubur lah ya. 2 cm padu asid nitrik. Asid nitrik. Okey, selepas tu, okey, tambah lagi. Okey, 2 cm padu. Okey, ingat AG ni. Okey, tengok belakang ialah argentium nitrate. Okey, kalau you campur dia, you goncang. Okey, kalau betul ada ion klorida, dia adalah white precipitate. Mendakan putih. Kenapa mendakan putih datang sebenarnya? Ini sebenarnya, okey, katalah lautan anon saya tu ada klorid. Jadi bila kita bubuk argentium nitrate, okey, argentium nitrate tu ialah silver ion. Ingat tadi cik pah? Okey, cik pah maksudnya dia tak larut kan, dia menghasilkan garam tak larut. Dapatlah argentium klorida yang berwarna putih, white precipitate. Itu yang kita perlu tahu. Okay, sama juga untuk haji balik ni. Nak uji sulfat, tengok belakang. Okey, mula-mula tambahkan 2 cm padu anon. Okey. Kalau you nak tambahkan sedikit, susah kan? Tu saya bubuk isi padu, okey. 2 cm padu X, anon kita. Okey, kemudian tambah apa? Tengok belakang, asid hidroklorid. Okey, so 2 cm padu asid hidroklorid. Okey, yang ketiga, okey, barium, tengok belakang. Okey, 2 cm padu barium klorida. Okey. Dapat ke? Okey, jadi sebab dia ada sulfat dekat sini, okay, kalau betul dia ada ion sulfat, okey, dia bila ada barium sulfat, maksudnya ada Ba ni, okey, so dia akan dapat barium sulfat. Okey, barium sulfat. Tadilah pantai cahaya bulan. Okey, semua ion sulfat larut dalam air kecuali pantai cahaya bulan. Okay, dapat ke yang ni? Yang ni kalau bila awak buat soalan latihan, mungkin lebih senang kot faham kan? Bila yang ini saya ajar ni mungkin awak susah lah. Okay, bagus Abdul Rahman. Terima kasih Abdul Rahman. Awak sekolah mana Abdul Rahman? Saya jarang ada pelajar lelaki. Okay. Saya padam sebab saya nak pergi pasal ni. Okay, Sarah dapat. Okay, Alhamdulillah. Okay, pergi kat sini pula. Okay, ini favorite. Okay, sebab apa favorite? Okay, sebabnya dia menghasilkan, yang inilah cincin perak. Clear tak clear nanti dekat gambar yang lain tu lain ya. Okay, saya pergi dekat sini. Okay, untuk yang ni pula. Nak uji nitrate, tengok belakang. Okay, first step, you bubuh apa? Asid sulfuric. Okay, cair. Silap. Ada kan? Apa saya salah? Kita kena bubuh anon dulu. Okey, sekejap. Okey, langkah pertama. Dia sini ya. Okey, langkah pertama, you kena bubuh anon lah. Okey, bubuhlah 2 cm padu. Okey.
Cikgu awak ajar lain, cara lain lah ya. Okey, ini cara saya. Okey, kita bubuh ni 2 cm padu unknown kita. Okey, nah dia marah sebenarnya. Okey, pergi sini. Okey, 2 cm padu unknown. Okey, dan pergi kepada kedua. Ingat, tengok belakang. Okey. Unknown tu sebenarnya ialah kalau dalam soalan kan, katalah saya ada larutan X, you nak confirm, okey, betul atau tidak larutan X tu ada garam nitrit atau tidak. Saya rasa dalam soalan bawah nanti ada. Okey, sabar ya, nanti kita buat. So kita nak uji tu, okey, ada tak apa. Tak apa, okey, cikgu awak pun dah bagi respon tadi. Nanti bila dalam soalan ni saya terang lah. Okey, unknown yang kita tak tahu tu, kita nak uji dia. Okey, kemudian 2 cm padu, tengok belakang, asid sulfurik cair. Okey, asid sulfurik. Okey, dia cair. Ini kita tambah lagi tu, iaitu you tambah 2 cm padu ferrum 2 sulfat. Okey, yang ini, dah lepas yang ni, you kena goncang lah. Okey, bila goncang, kemudian you slanted kan, condongkan tabung uji ni. Okey, you condongkan dia. Sebenarnya kalau you tak condong pun boleh sebenarnya. Okey, cuma awak kena titiskan 5 titik contohnya. Okey, 5 titis asid sulfurik pekat. Samalah H+ dengan sulfat. Okey, bila you titiskan asid sulfurik pekat, misalnya kalau pelajar saya bubuh dekat dinding dia. Okey, last kali you akan dapat layer macam ni lah. Okey, you akan dapat layer macam cincin berwarna perak. Okey, dapat ya? Ini benda yang you perlu tahu. Tak apa, bila pergi pada soalan nanti dia ada nah. Okey, nanti kita tengok apa benda cerita saya ni. Okey, ini cara nak uji cation pula. Okay, seulang balik. Mungkin cikgu awak ada cara lain kan? Cara lain. So, okey, cara dia. Ini cara saya. Okey. Bila nak uji cation sebenarnya normally kita akan bagi 2 bahan, iaitu natrium hidroksida, sodium hidroksida ataupun amonia. Saya minta pelajar saya ingat macam ni dia. Makcik Pizal. Okey. Fe ni sama je. Sebab ferrum 2 ataupun iron 2 memang warna dia hijau. Iron 3 warna dia perak. Copper 2 warna biru. Itu memang kita tak boleh usik dia. Ingat yang ni je, Makcik Pizal. Makcik Pizal ni ialah bila saya bubuh, saya nak uji, okey, bahan saya ni, katalah saya satu bahan ni, dia ada magnesium ion ke, kalsium ion ke, plumbum ion ke, zinc ion ke, aluminium ion. Okey, kita tambah sedikit natrium hidroksida. Maksudnya unknown dalam ni lah. Okey, katalah larutan garam yang tidak diketahui, cation dengan anion dia. Okey, so kita bubuh dulu larutan garam ni. Kita tak tahu 2 cm padu. Silap. Ni bahan dia ya. Okey, awak larutkan dia lah. Kalau dia dalam keadaan solid, you larutkan dia jadi cecair dia. Kemudian tambahkan sikit natrium hidroksida. Sikit je. You tambah natrium hidroksida. Kalau you dapat mendakan putih, so dia dalam kelompok Makcik Pizal. Okey, kemudian you tambah lagi natrium hidroksida secara berlebihan. Kalaulah makcik ni tak larut, okey, you ingin tambah dia still nampak juga pepejal kat situ. So bahan ni mungkin ada magnesium ion ataupun kalsium ion. Tetapi kalau bila you tambah dia tu, dia larut, maksudnya dia mungkin ada plumbum, lead, zinc ataupun aluminium. Kemudian dalam bahan tabung uji yang berbeza, kita boleh tambah juga pula amonia. Okay, saya ingat ZMAP. Okay, ZMAP ni maksudnya bila saya tambah sikit amonia, okay, dalam larutan yang unknown, maksudnya larutan lain lah. Okay, larutan lain. Okay, dia hasilkan mendakan putih. Okay, bila mendakan putih, maksudnya bahan dia mungkin zinc, magnesium, aluminium ataupun plumbum. Kalau you bubuh sikit amonia, okey, dia dah ada perubahan warna. Okey, you bubuh extra, sama. Ferrum 2 warna hijau, ferrum 3 warna perak, cuprum larutan biru telur.
Okay, dapat ya? Yang ini kalau zimet, kalau saya bubuh lebih amonia, okay, dia akan larut. Okay, kalau yang ini pula, dia tak larut. Okay, beza dekat sini saya nampak, kalau soalan selalu tanya zinc lah. Okay, sebab bila kita tambah natrium hidroksida berlebihan, dia larut. Dan kalau saya tambah amonia secara berlebihan, zinc juga larut. Okay, cuma beza yang ini lah. Ini je peningat Makcik Pizal, ZMAP. Macam mana nak score topik ni, memang awak perlu latih tubi sebenarnya. Okay, tapi kalau you dah dapat, you dah hafal ni, you dapat agak sebenarnya dia punya apa soalan dia. Okay, ada soalan dia. Ini contoh yang seterusnya, nota seterusnya ialah dari sudut tindakan haba ke atas garam. Okay, banyaknya. Okay, normally garam-garam yang digemari, okay, garami sahaja sebenarnya. Okay, zinc karbonat dengan lactone nitrit. Okay, sebab apa saya kata dia garam digemari? Sebab yang tu dia yang ada warna. Contohnya, tiba-tiba saya tunjuk telur dekat awak kan. Sedap kan telur kan? Kata petang-petang ni kan. Okay, maksud telur ni bukan apa. Okay, ini pun saya dapat daripada sahabat saya. Okay, telur ni maksudnya untuk awak ingat warna zinc. Okay, ni telur mata kerbau. Warna telur mata kerbau, ni ya, kuning, yellow when hot, white when cold. Maksudnya bila panas, okay, hot, okay, seronok saja nampak ada makanan kan. Maksudnya bila panas, ini ialah zinc oksida. Okay, zinc oksida. Bila panas, dia warna kuning. Bila sejuk, dia berwarna putih. Dapatlah, inilah zinc oksida. Maknanya confirm ada ion zinc. Dan beza pula kalau lactic oxide, okay, lactic oxide, PB ni, kalau ni saya tengok huruf B je lah. Okay, B ni maksudnya waktu panas dia brown, perang, waktu sejuk dia yellow. Ataupun kita terbalik je sebenarnya, nampak dia punya strand. Okay, ada beza. Ingat ya? Okay, brown when hot, yellow when cold. Itu untuk lactic oxide. Okay, plumbum duoxida. Soalan tanya ini je, okay. Dia tak ada lah sebab kimia sebab ada warna, dia suka soalan yang macam inilah. Okay, dan satu lagi ialah copper to oxide. Okay, kalau saya ingat tayar kereta je. Okay, tayar kereta warna hitam. Okay, waktu panas pun dia hitam, waktu sejuk pun dia warna hitam. Okay, itu senang. Okay, ingatlah telur okay, habis awak makan tengah hari tu, makan tengah hari, makan pagi, makan telur mata kerbau, okay, ingat, ini sebenarnya cerita zinc. Okay, kuning waktu panas, putih waktu sejuk. Okay, dapat ya? Okay, so saya pergi kepada soalan lah. Saya harap sempat ya, setengah jam lagi. Okay, untuk soalan yang ni, okay, ni topik garam. Okay, kalau saya tengok topik garam, okay, langkah pertama, okay, saya akan buat persamaan kimia lah. Okay, sebab kat sini ya, penyediaan garam G, okay, serbuk plumbum duoksida berlebihan dilarutkan ke dalam 50 cm padu asid nitrik. Okay, untuk hasilkan salt G. Maksudnya ini ialah salt G lah. Okay, garam G, kita tambah secara berlebihan. Ini kaedah yang kedua, betul tak? Untuk menghasilkan garam larut yang bukan garam spa. Okay, yang bukan garam anak lah. Dan kita tahu dia ialah garam larut sebab dia ialah dia nitrik. Okay, maknanya all no anak tadi kan. Maknanya garam nitrik semua larut dalam air. Okay, ini ditambah secara berlebihan. Okay, cara dia sama je kan. Okay, masuk sini berlebihan, awak tapis dia, turas dia. Kemudian awak sejatkan dia, okay, sehingga larutan tepu 1/3. Kemudian you sejukkan dia, turas semula, okay, untuk dapatkan dia punya hablo. Okay, so soalan dalam topik garam ni, satu yang favorite dia akan tanya ini. Apa maksud garam? Okay, so tak ada nak bincang apa, memang skiba terus, okay, tak nak kicau awak. Okay, garam ialah sebatan ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid
diganti dengan ion logam atau ion amonium. Okay, it's an ionic compound formed when the hydrogen ion from the acid is replaced with the metal ion or the ammonium ion. Okay, ini semua dalam buku teks awak sebenarnya. Okay, tuliskan formula. Okay, tadi dah ada jawapan kan? Tapi bila soalan tanya formula, jangan pula awak tulis pula, oh jawapan dia ialah plumbum 2 nitrate. Kalau awak tulis, katalah ya, kalau awak tulis plumbum 2 nitrate bersama dengan formula ni, okay, kita terima jawapannya, terima. Tapi katalah you tulis nama dekat sini, tetapi cara penamaannya awak tak bubuh 2 dekat tengah, automatic salah. Okay, so moral of the story, okay, awak tulis apa yang dia nak saja. Okay, tu tak dengan dia nak tukar-tukar ya. Dia nak formula, tulis formula. Nak nama, bagi nama. Okay, supaya lebih selamat. Kesenang tak nak dapat A+. Okay, sini. Ini soalan favorite. Okay, dia ada tanya ni. Ni kalau topik, ni topik garam. Kalau tanya topik, apa ya? Termokemistri, termokimia, penyesaran logam. So maybe dia juga akan tanya kenapa kena berlebihan. Okay, point dia tak banyak, ada satu saja. Okay, untuk memastikan semua ion hidrogen atau asid nitrit telah bertindak balas dengan lengkap. Kami nak perkataan all ni. All ni, okay, tersasuk saya. Okay, to ensure all the hydrogen ion. Okay, wording all tu wajib. Okay, nak dapatkan full markah penuh tu you kena dapat. Okay, tuliskan persamaan ion. Okay, ni saya dah bagi dah. Ini persamaan kimia tadi kan. Ingat, bila soalan tanya persamaan ion, awak kena tulis persamaan ion lah. Okay, macam mana nak dapat persamaan ion? Okay, ingat. Kita belajar sikit kat sini. Okay, katalah sini plumbum oksida. Dia kena ambil semua plumbum oksida ni. Sebab dia tak larut dalam air. Okay, so yang ini awak boleh pecahkan dia. 2H+. Ni kalau awak tak tahu, awak kena tanya cikgu tahu. Okay, tanya cikgu awak. Kita ulang sikit saja ni. Okay, pergi kat sini. Plumbum ni boleh pecah. Siap. Maybe 2 faculty. Okay, dengan 2 nitrate, 2 NO3 negatif, dan air itu dia dalam keadaan molekul. Okay, so awak tak perlu pecahkan lah. Okay, lepas tu kita potong apa yang sama. Okay, bila sama, so you akan dapat straightforward ini belakang untuk bawah pandai. Okay, dapat ya? Itu step dia tu memang kena belajar masa chapter 3. Chapter ada tindak balas nanti you belajar kan. Pecahkan dia. Okay, bila soalan tanya berkaitan dengan calculate the mass. Okay, nanti samalah. Info, ratio, solve. Okay, info, yang ni dia beza sikit. Sebab sekarang ni info dia dah bagi acid nitrit, dia dah bagi volume dengan molarity. Okay, yang ini adalah soalan tanya mass. Okay, so langkah pertama, you cari number of mole. Okay, kenapa nak cari number of mole? Okay, sebab you nak kira mass. Okay, formula mass ialah number of mole times molar mass. Jadi kita kena cari number of mole lah. Jadi carilah number of mole, MV over 1000. You dapat 0.04, 0.05 mole. Okay, lepas tu buat ratio. Ratio secara kebetulan sini lain. 2:1. Okay, jadi 2 mole acid nitrate. Okay, you pun boleh titik bertindih tu pun boleh. 1 mole lead to nitrate. Tak nak titik bertindih, nak bubuh anak panah pun boleh. Kami nak tengok ratio. Okay, so 0.05 mole ni daripada persamaan. Okay, bila bahagi 2 you akan dapat 0.025 mole. Okay, barulah pergi pada penyelesaian dia. Number of mole, mass equal to number of mole times molar mass. Okay, bilangan mole darab dengan molar mass.
dengan GC molar lah, dan dia dah bagi nilai dia. Okey, dapat ya? Laju sikit lah ya. Nanti saya tak dapat bincang yang belakang pula. Okey. Skema jangan risau. Saya akan share balik. Cuma apa yang saya video ni, yang saya cerita tu mungkin kalau awak tak faham, okey, saya suka awak terus tanya cikgu awak lah ya. Sebab awak memang bersemuka nanti dengan cikgu. Okey, itu lagi senang lah. Okey. So, ini contohnya. Inilah tadi ya. Siapa tanya saya? Cikgu, apa tu anon? Okey, anon ni contohnya inilah. Okey, dia kata garam G terbentuk mengandungi ion nitrit. Okey, macam mana kita nak tentukan ujian kimia ada ion nitrit? Maksudnya anon kita inilah ion nitrit. Maksudnya larutan garam G. Okey, macam mana dia nak buat? Okay, sama, dia ada 3 langkah dia. 3, mesti ada metod. Okey, tambah dia. Cuma yang ni, saya pun saya dah tambah kat sini sebenarnya. Saya kena edit dulu lah ya. Awak kena tambah 2 cm padu larutan garam G lah. Okey, sorry ya, saya tinggal ni. Tambahkan 2 cm padu larutan garam G. Maknanya itu kita punya anon. Okey, anon. Kemudian larutan tambah 2 cm padu asid sulfurik cair. Diikuti dengan 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Kita step tu kena ada kan. Lepas tu wajib perkataan goncangkan. Cuma saya ulang balik sebenarnya, kalau you tak sebut tak sebut isi padu tu pun actually tak ada masalah. Okay ya. Method, observation dengan conclusion. Okay, macam Puan Fauziah dah share tadi ya. Okay, so method tak habis lagi kan. Sebab kalau ikut segitiga tu dia ada banyak kan. Kalau ikut segitiga dia ada H+. Hilang pula. Dia ada H+, lepas tu dia ada Fe2 positif, dia ada H+ lagi. Kan yang kita hafal tadi kan? Jadi asid sulfurik, okay, ferrum sulfat, sampai kat sini. Okay, you dah goncang dia. Okay, slanted. Okay, you condongkan dia. You tambahkan asid sulfurik pekat. Okay, tambah asid sulfurik pekat dekat tepi dinding dia. Okay, lepas tu baru you tegakkan. Okay, bila you tegakkan dia, sekejap ya, nanti dia kacau saya punya gambar. Okay, pemerhatian. Okay, kaedah pemerhatian cincin perang terbentuk. Ini gambar dia lah, eksperimen dia. Ini kan saya berjaya menghasilkannya. Okay, susah juga sebenarnya. Ini bukan saya bukan Google ya. Ini memang saya buat eksperimen dekat sekolah. Dan susah nak dapat. Okay, dan tak adalah conclusion. Sebab soalan ni dia memang ada sebut berkaitan dengan ion nitrit. Okay, dapat ya? Okay, ini UCBI lah. Okay, add 2 cm. Yang ni maknanya kita tambah tadi ya, saya lupa nak tambah. Okay, 2 cm cube unknown ataupun solution salt G. Okay, tambah dulu 2 cm cube solution salt G. Dia kena ada solution lah kan. Sebabnya dalam bentuk air. Okay, dia bentuk dalam air. Lepas tu baru you bubur sulfuric acid, dilute sulfuric acid and iron 2 sulfate. You shake the mixture. Okay, goncang dulu. Lepas tu baru you slanted the test tube. Okay, you tengok dekat sini ya. Okay, you slanted the test tube. Okay, bila kita slantedkan dia, and then baru you bubur acid sulfuric pekat, concentrated sulfuric acid. Okay, then lepas tu you bagi tegak lah. Okay, dan ini observation dia dan ini conclusion dia. Okay, dapat ya? Dekat sini saya rasa dia bagi pun 2 markah saja. Okay, 2 markah sebab untuk method dengan observation. Saya ulang balik ya, nanti awak kata cikgu awak salah pula. Okay, sebenarnya tak perlu tulis isi padu. Okay, cuma saya dah biasa ada volume dengan bahan dia. Okay, itu lagi senang nak dapat bentuk dia lah. Okay, baik ya? Actually kalau you tengok dalam buku awak kadang dia tak cakap pun slanted. Okay, actually boleh. Tak payah tolong pun tak apa. Tapi ayat dia mesti sebut slowly add concentrated sulfuric acid. Tambah dengan perlahan. Okay, tambah dengan perlahan. Okay, sambung lagi. Pergi pada soalan nombor 5. Okay, kita ada soalan 6 soalan sebenarnya. Okay, so bila soalan garam ni.
memang tak suka kan. Tapi kan kalau untuk pengetahuan awak, soalan garam lagi senang untuk skor. Okay, ni masuk skor. Okay, so bila you dapat soalan ni, tak payah lagi tengok soalan lain. Okay, tengok soalan terus dia kata warna hijau. Warna hijau, lepas tu menghasilkan pepejal X berwarna hitam. Gas tidak berwarna Z. Okay, so bila, dan kemudian dia ada sebut juga, okay, saya tak nampak tadi, garam karbonat ini, garam dahulu tu ialah garam karbonat. So bila jawab soalan ni, okay, cara pertama dia, saya suka buat persamaan kimia. Okay, yang warna hijau ni, itu memang awak kena hafal, saya tak boleh nak komen. So, copper tu karbonat. Okay, bila panaskan dia, dia kata warna hitam tadi, ingat saya kata tayar kereta tadi? Okay, tayar warna hitam. So, copper oksida. Copper 2 oksida dengan gas tidak berwarna karbon dioksida. Kenapa saya kata dia karbon dioksida? Sebab dalam soalan ni dah sebut karbonat salts. Okay, garam karbonat. So, automatik gas karbon dioksida lah. Okay, so dia kata lagi cuprum 2 oksida. Copper 2 oxide, okay, react with acid. Okay, so ini persamaan dia. Dia akan menghasilkan copper 2 chloride dan water. Okay, dan dia dapat warna biru. Betul lah dah. Sebab ada copper 2 ion. Okay, ada copper 2 ion. Okay, pergi dekat sini. Ingat tadi, makcik Pizal. Okay, makcik Pizal. Betul ada makcik Pizal untuk tambah natrium hidroksida. Okay, apa cerita makcik Pizal? Okay, makcik Pizal kata, okay, kalau sikit, okay, dia makcik Pizal, okay. Tapi masalah sekarang ni, dia menghasilkan warna biru. Maknanya dia ada warna. Makcik ni, dia warna putih kan. Jadi, yang ujung tu. Yang ujung tu. Maksudnya terus, bersihlah sebab dia ada warna biru. Jadi dia adalah copper. Inilah unknown kita. Okay, ada copper, lautan air copper. Okay, yang ini pula. Okay, ni klorat. Okay, ingat segitiga yang saya share tadi. Okay, ini nitrate. Okay, ini klorida. Haji Agung. Okay, Haji Agung tu ialah argentium nitrate kan, tengok belakang kan. Jadi white precipitate sebenarnya ialah untuk uji kehadiran ion klorida. Okay, so dapat jawapan kat sini lah. Okay, itu cara dia. Okay, baik ya. Okay, soalan ni nak tanya direct, so saya tak boleh komen, tu jawapan dia lah. Jadi untuk jawab soalan ni memang awak kena buat persamaan kimia. Okay, huraikan satu ujian kimia untuk mengenal pasti gas Z. Okay, gas Z tadi ialah apa tadi? Oh, karbon dioksida kan? So method, observation, conclusion. Method, observation, conclusion. Okay, tak ada, sama je tadi kan? Tak boleh komen-komen, okay? Okay, sama. Maju sikit lah ya. Okay, so apa nama tidak balas ni? Proses satu tadi ialah di antara base dengan asid kan? Jadi dia adalah tindak balas peneutralan. Ini equation dia lah. Jadi bila soalan garam ni sebenarnya tak ada susah. Tapi you kena main dengan persamaan kimia. Kena mahir dekat situ lah ya. Okay, untuk yang ni dah tengok tadi ya. Ion copper 2 dengan ion klorida. Okay, sama je. Okay, tulis persamaan ion. Okay, yang ini. Sebab tadi kita nak react. Okay, kat sini ya. Sebab ni ada ion argentum, ada ion argentum dan bahan ni dia ada ion klorida. Jadi dia ialah tindak balas pemendakan. Okey, garam yang larut, argentum nitrit larut dalam air, copper klorida pun larut dalam air, tetapi bila soluble salt campur soluble salt, dia akan dapat insoluble salt. Dia dapat mendakan putih lah. Okay, lagi sikit. Kita dah bincang tadi kan? Lagi sikit lah. Okay, boleh kan? Ini warnanya untuk menghasilkan garam yang tak terlarutkan. Okay, insoluble salts. Okay, untuk ionic equation dia,
Dia berbeza sikit daripada tadi. Okey, sebab fokus kepada apa garam yang tak larut dia. Okey, kalau macam ni contoh tadi ya. Saya ada arginten nitrate tadi. Okey, arginten nitrate. Kemudian saya ada cuprum klorida. Okey, sebab pelajar memang tak suka buat persamaan ion. Okey, so saya kena share juga dekat sini untuk awak. Okey, sekejap. Ya. Okey, kata tadi bahan tadi arginten nitrate. Okay, saya nak macam mana nak buat ionic equation. Okey, arginten nitrate. Okey, tadi garam tadi ialah copper 2 chloride. CuCl2, okey, copper chloride. So, dia akan menghasilkan, saya gunakan warna hitam. Okey, dia akan dapat argentum chlorida dengan copper chloride. Copper nitrate. Okey, sorry ya. Okey, tangan saya dah berair sebenarnya. Okey, jadi dia macam basah sikit lah ya. Okey, sini. Okey, so dah balance. Okey, cuma untuk ionic equation, persamaan ion. Okey, sebab soalan ni dia tak boleh potong-potong tau. Okey, sebab ini ialah untuk menghasilkan garam yang tak larut. Okey, so terus fokus kepada apa garam yang insoluble salt dia. Okey, garam yang tak larut iaitu argentum chlorida. Kalau awak main potong-potong, semua akan terpotong. Okey, nitrate ni akan terpotong. Copper potong. Argentum terpotong. Chlorida pun akan terpotong. Jadi maksudnya bila nak buat persamaan ion, okey, awak kena tahu juga kalau bahan itu ialah insoluble salts. Okey, awak dah hafal tadi kan? Cepah lah, padan cahaya bulan lah, apa yang cikgu awak ajar tu lah kan. Jadi kalau dia lah insoluble salt, okay, dia mesti pergi tengok dia apa ion dia. Okay, terus you akan dapat ionic equation lah. Okay, dan ini yang terakhir sebenarnya. Okay, menunjukkan satu ciri tindak balas sebatan cuprum. Okay, ni bahan dia. Okay, di mana? Ni cuprum 2 karbonat. Okay, dia akan menghasilkan natrium karbonat. Okay, sodium karbonat menghasilkan cuprum 2 karbonat dengan natrium nitrate. Okay, jadi bila awak dapat soalan macam ni, okay, langkahnya memang kena buat persamaan kimia. Okay, dan ini ialah garam larut dalam air, soluble salt. Semua garam nitrate larut dalam air. Yang ni juga ialah larut dalam air. Semua garam karbonat tak larut kecuali garam spa, garam anak kita. Cuprum karbonat tak larut, natrium nitrate larut. Okay. Buat dulu yang ni dulu bersamaan. Okey, lepas tu okey. Sambung. Okey, sebenarnya tak perlu nyatakan isi padu. Okey, sebab dia tak mempengaruhi hasil tindak balas kita yang pengesahan. Asalkan you bubur berapa isi padu je pun boleh. Okey, katalah kalau ikut skema dulu, okey, tambahkan asid sulfurik cair. Okey, tambahkan ferrum 2 sulfat. Okey, yang kita nak uji ion nitrate tu kan, tak perlu bubur isi padu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya yang ni pula cuprum 2 nitrate, cuprum karbonat, cuprum 2 karbonat. Okey, kemudian ini ya, dia akan bila kita panaskan dia, okay, dia akan menghasilkan cuprum 2 oksida dengan gas karbon dioksida. Okey, ini persamaan dia. Okey, dan satu lagi cuprum karbonat. Okey, yang ni dia tunjuk, dia tanya asid Y tu apa. Okey, tapi secara kebetulan kalau you tengok garam ni, nama dia dah cuprum 2 sulfat. So, mestilah apa yang you nak tambah tu mestilah asidnya mestilah ada perkataan sulfat. Itu yang jadi asid sulfurik ni. Jadi ini persamaan dia. Okay, bila you dapat soalan macam ni, okay, you buat dulu persamaan kimia. Lepas tu senang je lah you jawab. Laju sikit. Okay, warna cuprum karbonat warna hijau. Okay, nama tindak balas tu ialah
tindak balas penguraian ganda 2. Okey, sebab ini solu besar campur solu besar, garam terlarutkan campur garam terlarutkan, you akan dapat insolu besar. Okey, maknanya you campur-campur, you akan dapat mendakan. Okey, so that's why dia punya nama tindak balas tu ialah tindak balas pemendakan. Okey, gasnya samalah kan, bila garam karbonat mestilah gasnya karbon dioksida. Okey, baik ya? Lukis gambar rajah berlabel. Okay. Apa je? Okay, cuma saya nak highlight kat sini, bila awak lukis gambar rajah berlabel, pertama label. Okay, dia ada radas berfungsi. Radas berfungsi maksudnya, okay, saya kena ada ni. Okay, ini ialah pemegang kaki retot. Okay, itu kena. Ya. Kemudian, ni gabus ni, kok ni. Okay, pastikan gabus ni, okay, contoh kat sini ni gabus. Okay, awak jangan bagi dia masuk kat dalam. Okay, masuk kat macam ni. Dia macam tersumbat kan, tu tak boleh. Awak kena letak dia kat luar. Lepas tu, kita punya delivery tube ni ya, salur pengantar dia. Okay, dalam air kapur dia mesti tenggelam. Okay, dia mesti tenggelam, masuk kat dalam ni. Lagi delivery tube ni awak jangan tutup pula. Okay, jangan tutup itu dia kira salah. Okay, perlu ke bubur tangan ke dekat sini? Okay, tak perlu. Sebab ini bukan pemanasan, so kita boleh guna tangan kita sahaja. Okay, ini cara nak dapat markah full mark untuk gambar rajah. Okay, ini tadi kita dah bincang tadi. Okay, so mestilah sebab dia ada sulfat dekat sini, mestilah asid yang diguna adalah asid sulfurik. Okay, sama info ratio soft. Okay, sama je. Info ratio soft. Okay, kat sini beza dia. Okay, sorry dia bercakap 2 jam tu ya. Lama dah saya tak bercakap panjang. Okay, jadi kita tengok. Langkah pertama, you buat persamaan kimia, pastikan dah seimbang. Info, tulis info dia bagi. Okay, dia dah bagi dah copper tu karbonat 12.4 gram. Okay, kemudian dia bagi soalan nak mass of copper to sulfate. Okay, ini dia nak mass. Okay. So, first step, cari bilangan mol. Apa bahan yang bilangan mol dia bagi? Ialah copper to karbonat. So, kita tahu formula copper to karbonat, number of mol copper to karbonat, mass over molar mass. Okay, so dapatlah 12.4 divided by 124. Okay, siapa tak tahu kira copper to karbonat ni, okay, cara dia ialah CO3, tengok copper 64, okay, umur 64 kat sini. Okay, tambah carbon 12. Okay, tengok aja. Okay, oksigen ada 3. Okay, so 3 darab dengan 16. Dan saya teringat satu perkara, ada satu info yang saya dapat. Awak kena biasakan diri, okay, merujuk nilai relative atomic mass, okay, dalam jadual berkala. Sebab maybe, tak confirm maybe waktu SPM nanti soalan dia tak jadi macam ni. Okay, soalan ni dia tak bagi jisim atom relative ataupun relative atomic mass, dia tak bagi. Tapi jangan panik lah, okay. Semua ni, okay, ada dalam jadual berkala. Okay, predictable awak, dia akan bagi. Sama juga dengan SCP. Seri electrode pair wire. Standard, okay, potential, standard potential, okay, ilagatan, okay. Okay, yang itu pun kita akan bagi. So, jangan risaulah. Tapi kena biasa-biasakan untuk cari relative atomic mass. Jangan tertukar dengan proton number. Okay, dia ada beza kan? So, cari number of mole. Number of mole, mass over molar mass, molar mass, dapat bilangan mole. Okay, ingat, kena sebut ratio. Walaupun number of mole dia sama. Okay, ini 1 mole, ini 1 mole.
Okay, Gus, kalau yang ni kan, Gus nak belajar yang ni you abaikan terus. Okay, you boleh cancelkan dia. Sebab kita fokus kepada kupu-tu karbonat dengan kupu-tu sulfit. Kenapa saya fokus? Sebab dia dah bagi dah mass yang ini dan dia nak mass yang ini. Okay, tunjuk ratio and then tunjuklah jalan kerja. Okay, ada pelajar tanya saya, cikgu, perlu tak bubuh unit dekat atas ni? Okay. Ayat mudah. Kalau awak tanya saya, pengalaman saya yang 20 tahun ni, tak adalah tu sangat kan. Okay. Yang ini tak perlu tulis. Okay. Bawah wajib. Tapi untuk lebih selamat, saya tak tahu ya, marking cara pemakahan dia agak berbeza. So, latih diri untuk tulis bilangan mol. Dapat kat sini, tulis apa salahnya kan? Tulislah mol. Yang ni, bila you tulis mol, jadi you akan nampak. Mol ni dengan mol ni boleh potong. So, you dapatlah unit dia adalah gram. Apa salahnya kita biasakan. Biasakan benda yang biasa. Ada lagi 7 minit. Saya harap cukup. Kita ada 7 soalan sebenarnya. Cukup. 7 minit. 7 soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni, saya ajar awak step dia senang je. Ni soalan esei 12 markah. Saya buat tengok ni, ya Allah apa benda lah soalan ni kan. Soalan tanya, bagaimana you nak huraikan satu eksperimen? Point dia kat sini, saya tengok kat sini. Dia nak zinc sulfat. Untuk jawab soalan ni, dia dah bagi bahan ni kan. Cara pertama, kita kena macam mengundur tau. Ini saya dapat daripada sahabat saya juga. Kita mengundur. Saya nak dapatkan zinc sulfat. Macam mana nak dapat zinc sulfat? Kita tahu zinc sulfat ialah garam larut, soluble salts yang bukan garam spa. Maknanya kaedah yang kedua. Garam larut yang bukan spa. So untuk nak react garam larut dengan yang bukan spa, mesti dia bertindak belah dengan asid. Oleh kerana dia sulfat dekat belakang ni, so garam dia, asid dia mestilah asid sulfurik. H2SO4. So kalau awak tengok, dalam kita punya macam mana nak menghasilkan garam yang kedua tu, garam larut tetapi garam spa, maksudnya dia boleh tindak balas dengan base zinc oksida, contoh logam karbonat, zinc karbonat ataupun zinc metal. Itu yang awak perlu tahu. Dapat ya? So, macam mana nak dapat zinc karbonat ke, zinc oksida ke ataupun zinc? Tengok lagi barang dia bagi. Bahan yang dia bagi lagi ialah, kalau awak nampak, dia bagi ialah natrium karbonat, sodium karbonat. So, macam mana saya nak dapatkan zinc karbonat ni? Ni kita tak ada dalam soalan kan? Dia dah bagi. Ini dia dah bagi. Betul kan? Sekejap ya. Dia dah bagi zinc nitrate, dia bagi asid sulfurik, dia bagi natrium karbonat. Dapat sini. Dia dah bagi asid sulfurik, dia dah bagi natrium karbonat. Dan dia bagi juga zinc nitrate kan? Ya. Kalau kita tengok soalan dia, saya ulang balik. Dia ada zinc nitrate, dia dah bagi. Saya ulang balik kot ya. Nanti awak keliru. Ya. Saya ulang balik. Ini ya soalan dia. Soalan dia, point dia nak zinc sulfat. So macam mana kita nak menghasilkan zinc sulfat? Dia mestilah menggunakan asid. So dalam soalan tu pun memang dia dah bagi asid sulfurik. So ini benda yang dia dah bagi. Macam mana kita nak dapat zinc sulfat? Bila dah ada asid sulfurik, so dia mestilah sama ada dengan base zinc oksida ataupun dengan logam zinc. Kita kena mengundur lah ni kita ni. Sekarang ni macam mana you nak dapatkan zinc karbonat? Sebab dia tak bagikan zinc karbonat kan? So tengok lagi bahan yang dia bagi. Secara kebetulan dia dah bahagi zinc nitrate dan juga sodium karbonat. Bila zinc nitrate bertindak balas dengan sodium karbonat,
okey, dia akan dapat zinc karbonat. Dapat zinc karbonat dengan natrium nitrate. Okey, jadi bila you dah siap dah yang ini, barulah awak boleh buat inilah tindak pandah dia. Okey, kita ukur larutan, tambah zinc nitrate. Okey, tambah natrium karbonat. Okey, katalah dia sebab inilah tindak balas pemendakan, penguraian ganda 2. Okey, pemendakan tindak balas double decomposition. Okey, tambah aja, tambah kedua-duanya. Kemudian at the end, you akan dapat macam ni lah. Tak lawa saya punya gambar kan. Macam ni lah. Kita campur dua-dua. Okay, abaikan gambar, dia simbol ni. Okay, dia campur dua-dua, you kacau, you dapatlah mendakan dia. Okay, you turaskan dia, you kumpul. Okay, you akan dapat zinc karbonat lah. Okay, selepas itu, baru kita ukur pula zinc karbonat, kita tambah asid sulfuric. Okay, so saya tak nak ambil masa awak. Okay, ini panjang cerita dia. Okay, saya rasa cukup untuk hari ini. InsyaAllah nanti saya share jawapan setelah saya edit beberapa bahagian ni. Okay, dan sebenarnya kita peganglah satu prinsip ini, iaitu majada wajada. Para siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, minta maaf sekiranya ada kekurangan. Okay, saya tersasul bahasa. Okay, minta maaf mungkin saya tak sehebat cikgu awak. Okay, sebab saya pun actually masih belajar. Okay, itu sahaja daripada saya. So, saya serah semula kepada Puan Fauziah. Okey, demikianlah perkongsian yang amat menarik ya daripada cikgu kita, Puan Hajah Umaimah. Okey, semoga segala input panduan tips yang diberikan tadi dapat digunakan dengan inilah ya, dengan baik. Tadi saya ada nampak beberapa orang yang raise hand tapi saya tak sempat nak tanya, tak sempat nak menyampuk masa tu. Jadi saya buka kepada beberapa soalan jika ada nak tanya. Boleh nak tanya? Ada pelajar nak tanya? Ada soalan? Kita buka 2 soalan je. Ya, silakan. Jadi saya nampak siapa ada yang raise hand, silakan beritahu nama, sekolah. Saya Imam Hazim daripada sekolah Reculan. Saya nak tanya sikit. Okey. Saya nak tanya kalau tripotik dengan asid tripotik ni dia punya kepekatan dia tu rendah berbanding dengan asid tripotik, dia masih kategorikan asid tu kuat tu? Triprotik, triprotik. Macam mana tu cikgu ajar? Saya ingat Puan Fauziah nak bercakap. Okay. Sebenarnya macam ni je. Okay. Kalau walaupun triprotik, contohnya fosforik acid ya, H3PO4 tu, tapi kita masih lagi kategori dia sebagai asid lemah. Okay, you kena tengok dia punya concentration juga. Walaupun dia triprotik tapi dia masih lagi mengayun separah. Okay, tu tak lepas lah. Okay, masih lagi dia asid lemah lah. Yang penting diprotik tu, kalau dia diprotik and then dia pergi monoprotik dan dia dah sebut itu adalah asid kuat, you kena refer pH value dia. Okay, baru you akan dapat. Boleh ke? Saya perasan dia sekolah Raja Chulan je. Okay, sebelah je rumah rumah saya sebelah je dengan Raja Chulan tu. Jiran kot, jiran. Jiran. Betul. Tengok ada dalam ruang chatting tu lah. Cikgu Fauziah. Saya tak, sebab laju sangat. Ada lagi ke? Tak ada tadi, dah tak ada dah soalan daripada chatting kan. Chatting tak ada, boleh tanya terus macam ni pun tak apa. Satu lagi soalan, ada lagi tak? Okey, nampaknya semua orang dah faham, dah okey. Ada seorang lagi, okey silakan. Silakan. Selamat pagi, selamat petang cikgu. Selamat petang, ya. Nama? Nama saya Satish dari SMK Pengkalai. Okey, Satish.
Kalau dalam exam kimia kan untuk SPM, kita Ya. boleh ke jawab dalam numbering 1, 2, 3 macam tu? Okay. Dia tanya tentang macam mana kalau kita jawab dalam numbering, dalam point-point kan? Boleh lah, mesti boleh. Macam mana cikgu ni? Cikgu ajar? Ya betul Pak Fauzia. Okey, sama je. Okey, sebenarnya simple je. Untuk kimia, walaupun soalan struktur ataupun esei, awak tulis point form. Okey, macam contoh jawapan saya tu, memang itu adalah cara kami menanda. Kami nak point 1, point 2, point 3. Okey, esei pun. Okey, kami tak ada, dia kalau macam bio, kalau biologi, sejarah, kalau soalan esei you kena buat full karangan lah. Okay, kalau macam kimia ni, okay, kalau esei tu, kita buat point form je. Kan macam saya ajar tadi, okay, bubuh je 1, 2, 3, tak ada masalah. Okay, dapat ya? Yelah kita sebagai Pemikiran. kemis ni mesti kalau jawapan kita tu pendek tak apa, asalkan padat dan tepat. Ingat macam tu sebagai seorang kemis. Okay. Dan Okay. satu lagi saya nak Ada satu saya lagi. tambah. Okay, saya tambah sebab kan cikgu kimia ni kami tak harap nak baca panjang-panjang. Okay. Saya cerita ni on behalf STM bukan jadi untuk pelajar RPS, okay, pelajar sekolah raja perempuan, okay. Tak ada, memang inilah kami punya cerita. Okay, you buat point form je, tak payah buat karangan-karangan. Nanti cikgu tak jumpa. Okay, nanti kita tak jumpa semua. Rasanya ada lagi soalan ni. Okay, silakan Pak Witiran. Soalan? Saya ni Pavitran anak lelaki Marimutu. Saya dari SMT Clifford Kuala Kangsar. Cikgu, saya nak tanya, kalau soalan tanya eksperimen, itu macam mana tulis? Sebab bila saya tulis, saya tak faham. Kalau saya tulis satu langkah, langkah dua saya tak faham. Itu macam mana itu? Langkah-langkah eksperimen macam mana nak tulis tu, ni tips dia cikgu ni, cikgu Maimah. Okay, untuk langkah eksperimen, okay, untuk eksperimen topik garam ni, okay, dia sebenarnya cara dia, kalau boleh you lukis dulu gambar rajah, itu satu panduan. Okay, bila you lukis gambar rajah, baru kita nampak, okay, apa step dia. Macam mana saya nak bayangkan, contohnya kita nak buat Clifford bahasa Inggeris kan. Okay, katalah saya nak buat insoluble salts. Okay, kita tahu bila nak tambah insoluble salts, you lukis gambar rajah tu, okay, saya ada 2 bikar kan. Okay, bila you ada 2 bikar tu, okay, you ingat dia mesti ada volume, dia ada isi padu dia, molarity. Okay, dia ada ABC lah, okay, dia kena ada volume dia dengan molarity. Okay, lepas tu you masukkan bahan dia. Dia macam mana nak sebut you kena, satu cara dia ialah you kena lukis gambar rajah. Itu yang saya boleh share. Sambil melukis sambil letak step kan? Betul. Kalau kita lukis, kita nak letak garam tu, mesti kita ada satu bekas. Okay, ataupun kita nak ambil garam tu dalam keadaan aqueous, kita mesti sukat dulu. Kalau nak sukat, mesti ada measuring cylinder kan. So lukis measuring cylinder, masukkan garam tu. So dah ada di step 1. Okay, kemudian daripada silinder penyukat tu kita nak tuang ke dalam bikar. Dah jadi step 2. So kita belajar melalui diagram. Okay, learning from diagram dan menjawab melalui diagram. Itu paling senang bagi saya lah kan. Bagi semua cikgu-cikgu pun rasa macam tu juga. Jadi satu tips saya untuk menjawab soalan esei tu, sebaiknya kita cuba lukis dulu. Lukis dan membayangkan yang kita sedang buat eksperimen. Okay, katakan kalau kita tidak ada pengalaman buat eksperimen tu, kita boleh refer. Mulai dari sekarang awak cari dalam YouTube, cari banyak-banyak eksperimen yang dah dibuat dalam YouTube tu, tapi mesti berpandukan pada buku teks. Betul tak Cikgu Maimah? Betul tak? Ya, betul. Dan kalau boleh, saya bernampak, cuba cari video YouTube sebab kita kan PDPR kan. Make sure, apa salahnya, pergilah melawat Anjur Ilmu tu. Okay, penat. Kami satu tim, mereka datang ke RPS,
Dia ada 2 kawasan lah sebenarnya. Kami buat dekat RPS dengan King Edward Taipei. Okay. So kami pergi buat eksperimen tu. So you tengok. So eksperimen tu insyaAllah memang ikut syllabus KBSM dengan KSSM. Kalau you tengok yang YouTube yang biasa, okay, kalau cikgu tu topik anjur ilmu tu ya. You cuba tengok yang Puan Juhaida punya. Okay, tu insyaAllah selamat. Kalau sekolah kita, kalau Perak, Cikgu Intan Zarina. Okay, itu selamat. Kalau saya tengok ada certain yang bahasa Inggeris ya, visi bahasa Inggeris yang daripada overseas, okay, syllabus dia agak berbeza. So, maknanya berhati-hatilah dekat situ ya. Cuba rujuk pada cikgu lah. Nanti kalau awak bagi eksperimen yang pelik, yang tak sama tu, mungkin dia out of syllabus. Cikgu Helmi pun okey sebenarnya. Okay, Cikgu Helmi. Okay, be careful lah yang tu. Sebab kita PDPR kan, kita tak sempat nak buat eksperimen kan. Betul tu. Okay, jadi refer je kat situ ya. Okay, lagi ada soalan lagi ya? Silakan. Kami menjawab ke soalannya tadi apa tu Pak Fitrian? Diam dah. Okey, menjawab ni. Boleh ya? Okey, so kalau sorry Fazia. Kalau you orang rasa ada masalah, okey, saya ada dalam group Telegram tu. Okey, awak boleh PM personal saya. Okey, I will try my best to explain. Nak cerita kat sini macam dah 2 jam kan, masing-masing dah penat kan. Okay, so you PM saya, okay, I will try my best to explain. Okay, boleh ya? Okay. Okay, so saya rasa setakat itu sajalah untuk soalan ya. Jadi semoga program kita hari ini dapatlah menaikkan semangat kita ya, pelajar-pelajar, menaikkan semangat, meningkatkan lagi keputusan kimia kita dari segi kualiti, kuantiti A dengan mendapat sokongan padu daripada semua peringkat ya. Seterusnya kita dapatlah mengharumkan nama sekolah kita dan negeri kita dengan keputusan yang cemerlang. Okey, jangan lupa ya, banyak tips-tips tadi, terutama tu telur tu. Telur separuh masak, tengah-tengah panas tu. Telur tu kalau makan dengan Maggi sedap petang-petang ni kan. Lepas hujan. Dekat Ipoh baru lepas hujan tadi. Okey, so itulah ya. Apa-apa pun belajar, refer pada hafal untuk tajuk garam, refer pada buku teks, refer pada cikgu kamu ya. Itu je. Okey, lepas tu diharapkan semua program yang dilaksanakan ni memberi impak dan kesan positif lah kepada semua murid. Okey. Jadi para hadirin sekalian, kita telah sampai di hujung acara. Saya mewakili jawatankuasa program merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada penceramah dan juga kepada semua peserta kerana berjaya duduk di dalam program ni sampai petang. Jadi saya menyusun 10 jari, mohon ampun, maaf sekiranya sepanjang masa saya mengacarakan majlis ini ada salah dan silap. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Jangan lupa ya, isi kehadiran ya, jangan lupa isi kehadiran tu. Nanti sekarang kita hadir, tengok dalam tu kita tak hadir, kena isi kehadiran ya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr.